Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, perlih maju. Maibs menjunjung syiar memaju ummah, salah sila perlih segalanya perlih. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton dan para pendengar kita di mana saja berada, alhamdulillah pada kali ini kita bertemu sekali lagi dalam satu episod podcast Salah Silap Perlih, di mana pada kali ini, buat kali pertama, kita akan membincangkan suatu topik tentang apa yang dikatakan perlih yang hilang. Dan maksud perlih yang hilang itu bukanlah kita kata hilang dalam erti kata hilang betul-betul sampai kena buat operasi mencari, menyelamat dan sebagainya. Tetapi perlih yang hilang tu berarti dia hilang dari ingatan kita masing-masing. Dia hilang mungkin daripada catatan sejarah. Atau lebih tepat lagi, perlih yang hilang ini membicarakan tentang bagaimana pada satu masa dulu sekumpulan orang-orang perlih, rakyat perlih, oleh kerana satu keadaan atau tekanan pada masa itu, mereka terpaksa berhijrah keluar daripada perlih dan kemudian mereka membuka penempatan di negeri luar perlih itu, dan akhirnya kita kata mereka beranak pinak dan menurunkan generasi anak cucu mereka yang masih ada pada hari ini. Jadi perlih yang hilang ini pada kali ini menghadirkan sebuah kampung yang dibuka oleh orang-orang yang berasal daripada Perlih, berasal dari negeri Perlih, kemudian anak cucu cicit mereka masih tinggal dalam kampung itu, dan kampung yang dimaksudkan adalah Kampung Perlih di balik Pulau Pinang. Jadi untuk itu kali ini saya sebut kata Salah Silap Perlih ni amat bertuah, kerana tetamu kita memang hadir daripada negeri jiran kita, Pulau Pinang, khasnya daripada Kampung Perlih balik pulau, dan bersama-sama dengan kita adalah wakilnya yang hadir sebagai tetamu dalam podcast pada kali ini, iaitu Al-Fadil, Encik Fazil Akasyah Osman, merangkap Imam 2 Masjid Karyah Kampung Perlih balik Pulau Pinang. Apa khabar Cik Fazil? Ya, jadi orangnya tampil segak bergaya dan saya rasa mengenakan macam baju rasmi Masjid Karyah Kampung Perlih balik pulau. Kan? Jadi kita kata insya-Allah dalam masa kurang lebih 1 jam kita akan bersiaran dengan beliau dan membawakan beberapa perkara berkenaan dengan Perlih yang hilang, khasnya Kampung Perlih balik pulau di negeri Pulau Pinang, kan? Jadi kita akan melihat sejauh mana persamaan dan perbezaannya sedikit sebanyak. Tapi yang lebih penting adalah tujuan kita ni adalah supaya yang jauh kita nak dekatkan, dan kalau dekat kita nak rapat-rapatkan lagi. Yang tu kita kata tujuan dan caranya, insya-Allah. Jadi kalau kita sebutkan sebagai kita kata mukadimah, dalam negeri Pulau Pinang ada satu kampung Perlih di dalam negeri Siam atau negeri Thailand, khususnya di Changwat atau wilayah Nakhon Si Thammarat ada sebuah kampung Perlih, dan di Sumatera ada satu lagi kampung Perlih di kawasan bernama Pengkalan Berandan. Lebih tepat lagi di Provinsi Sumatera Utara. Tapi tak apa, yang lebih penting lagi adalah fokus kita pada kali ini adalah membicarakan tentang Kampung Perlih balik pulau. Jadi sebagai pembuka bicara, bolehkah orang kata Cik Fazil terangkan sikit berkenaan dengan latar belakang dan macam mana kita kata secara ringkas orang kata lahir dan membesar di kata Kampung Perlih, dan sekarang ni pula berkhidmat sebagai imam di Masjid Kampung Perlih Pulau Pinang. Saya persilakan. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Masjid Maib
yang sudi menjemput kami warga Kampung Perlis untuk bersama-sama berkongsi bicara berkenaan dengan silsilah Kampung Perlis. Ya. Jadi untuk pengetahuan semua, saya Fazil Akasyah lahir di tahun 1972. Ya. Kalau ikutkan hampir 52 tahun lah saya bermusafir di Kampung Perlis. Benar. Jadi sebagai anak jati Perlis. Kampung Perlis, saya ada juga kita berinteraksi dengan orang lama yang waktu ketika ini kalau masih ada pun di kalangan 80-an 90-an. Jadi kita berpeluanglah untuk berkongsi tanya kenapa nama Kampung Perlis. Perlis tu mai daripada mana, wujud daripada mana. Jadi sikit sebanyak ada perkongsian yang dikongsi oleh orang lama kepada saya. Dan hari ini saya nak meluahkanlah hasrat kami di Kampung Perlis ni dengan Perlis, negeri Perlis sendiri. Jadi untuk makluman Dr. Hazman dan juga sedang pendengar, Kampung Perlis ni tidak asing lagi dengan negeri Perlis. Ikut daripada apa yang dimaklumkan ataupun dibagi tahu oleh orang-orang lama di Kampung Perlis. Kita boleh kata sumber lisan lah. Sumber lisan. Daripada cerita-cerita yang kita dengar daripada orang tua-tua, dan orang tua-tua ni mendengar daripada orang tua-tua mereka. Dan daripada atas lagi dan lagi. Mengikut silsilahnya, Kampung Perlis ni wujud ketika mana tahun 1820-an kata saya, ketika peperangan Siam ke atas Kedah di utara Semenanjung. Jadi selama pemerintahan Siam ataupun jajahan Siam ke atas Kedah tu, rakyat-rakyat daripada negeri utara termasuk Perlis dan juga Kedah berhijrah kepada negeri-negeri yang agak selamat. Jadi salah satu negeri cuba diterokai ialah di negeri Pulau Pinang, selain daripada Langkawi. Di Pulau Pinang merupakan tempat mereka singgah, mungkin menggunakan perairan laut dan sebagainya, berkapal. Kemudian sampai di penghujung pulau tu, kemungkinan di penghujung Muara di Pulau Pinang. Dan kami agak di kawasan barat ni, kawasan barat daya ni memang ada tempat persinggahan lah yang kecil. Dan kemungkinan mereka singgah di sebuah kampung dan duduk bermusafir di kampung tersebut. Itulah sebab Kampung Perlis ni di segi geologi ataupun keadaan muka buminya, kita ada bendang, kita ada bendang, kita ada sawah. Maka itu tempat yang mungkin mudah bagi mereka mendapatkan pekerjaan, mendapatkan sara hidup dengan bersawah sebagainya. Jadi Kampung Perlis merupakan kawasan yang mungkin diminati ataupun mungkin kita kata boleh terimakan. Duduk di situ sambil-sambil mereka menetap di situ dan boleh bekerja di situ. Dan saya pun dimaklumkan oleh beberapa orang lama lah. Ceritanya orang Perlis memang suka main Kampung Perlis. Sebab boleh bekerja. Ada sawah padi, dan sawah padi pun memang merupakan sawah yang kalau tengok di Kedah, di Perlis pun sama. Pekerja asasnya dulu bersawah dan berpadi kan. Jadi di Kampung Perlis kita ada ladang, kita ada sawah padi yang agak luas. Mungkin itulah tempat yang menjadi tempat. Masih ada sampai hari ini. Masih ada bendang sampai hari ini. Dan bila saya melawat ke Kampung Perlis di balik pulau pun, kita melihat dia bendang yang menggunakan ayak yang banyak seperti mana yang ada di Perlis lah. Kan. Jadi kita kata begitu. Kalau kata saya nak tarik perhatian Cik Fazil kepada suatu kenyataan yang disebut, kata diriwayatkan bahawa orang-orang Perlis yang pergi membuka Kampung Perlis balik pulau ni, bahawa mereka bertindak dengan arahan atau pedoman daripada seorang tokoh dalam Perlis, iaitu Tok Arau. Bolehkah Cik Fazil huraikan? Jadi berkenaan dengan Tok Arau ni, mengikut apa yang kita dapatkan maklumat silsilah kita panggil kan. Kita berjumpa dengan 2-3 orang lama-lama, dia bercakap memang silsilahnya dari situ. Sebab generasi yang ada pada ketika pemerintahan pemerintahan Siam tu 1820-an tu, kemudian di Kampung Perlis sendiri orang-orang yang anak cucu daripada orang Perlis ni memang ada. Bila kita tengok balik dari silsilahnya, kebanyakannya
penduduk Kampung Perlis ni memang ada hubungan, ada keluarga di Perlis. Ya. Maksud saya sendiri pun ada keluarga di Perlis. Ya. Jadi tok saya dan juga moyang saya memang selalu kerap berkunjung ke Perlis. Ini kita kata menguatkan lagi bahawa generasi awalnya kebanyakan daripada Perlis. Ya. Jadi dari segi silsilah Tok Arau tu bila kita semak balik memang ada, sebab saya difahamkan ada 3, Tok Arau, Lebah Hitam dan Lebah Japang. Lebah Japang, kemudian anak kepada Lebah Japang kata saya, Datuk Mustafa. Di situlah mulanya perkahwinan asal. Di situlah tumbuhnya generasi anak cucu daripada keluarga silsilah yang dikatakan Tok Arau tadi. Jadi kalau saya nak ambil sikit daripada apa yang Cik Fazil sebut, iaitu tentang siapakah Tok Arau. Kalau hari ini kita pergi ke Arau, iaitu satu kawasan bernama Simat. Itu kompleks yang dinamakan Kompleks Tok Arau. Namanya adalah Datuk Muhammad Arsyad bin Muhammad Yunus. Beliau adalah merupakan Perdana Menteri Perlis yang pertama, macam Bendahara Perlis lah, yang digelar Datuk Belat Seri Paduka Perdana Menteri. Dan beliau merupakan orang kanan kepada penghulu Arau yang pertama, iaitu penghulu Syed Harun, yang ini ayahanda kepada Raja Perlis yang pertama. Jadi maknanya, sebab itulah kalau kita lihat balik, bila terjadinya perang, maka secara strategik saya rasa beliau dan bersama-sama juga dengan pembesar yang lain, termasuk juga penghulu Syed Harun dan sebagainya, merancangkan supaya lagu mana orang Perlis dalam menghadapi perang itu dia ada satu tempat dia boleh berlindung di luar Perlis yang selamat. Iaitu maknanya dalam Kedah pun tak boleh duduk, di Pulau Langkawi tak boleh duduk. Jadi akhirnya mereka memilih Pulau Pinang, iaitu satu lokasi di seberang perai, ataupun disebut juga Butterworth. Maka lahirlah Kampung Perlis Butterworth. Dan di sebelah pulau ada 2, iaitu satu adalah Kampung Perlis Bayar Lepas, dan Kampung Perlis yang kita bicarakan hari ini ialah Kampung Perlis Balik Pulau. Ya. Okey, kalau kita memperkatakan tentang perkembangan Kampung Perlis, maksudnya ni bolehkah kita kata Cik Fazil kongsikan dari segi berapa jumlah penduduk, apakah kita kata antara kegiatan utama penduduk dalam kampung tu, kemudian biasa duk buat pekerjaan apa, adakah kemudahan-kemudahan seperti sekolah ke, klinik ke, apa ke. Jadi dipersilakan Cik Fazil. Baik, kalau tengok sekarang ni memang banyak berubah lah. Banyak yang berubah sebab kita di Pulau Pinang ni terdedah dengan kawasan perindustrian. Kita ada banyak kilang-kilang di kawasan Bayar Lepas sana. Tapi semasa saya kecil-kecil dulu, saya masih teringat lagi sebab di belakang rumah saya itu merupakan sawah padi. Benar. Jadi pekerjaan utama Tok Wan saya dulu dan juga akak-akak yang lain adalah bersawah padi. Secara tradisional, memukul padi, membajak menggunakan kebau dan sebagainya. Saya masih ingat lagi di waktu kecil itu bila kita bermain di kawasan Bendang tu, itulah tempat sumber pendapatan. Saya nak sudi sikit. Saya nak sudi sikit. Sudi ni bahasa Perlis bermakna uji lah. Kalau contoh, kalau kita berbendang, ada satu istilah menyulam. Apakah menyulam tu? Menyulam tu kalau tak silap saya, menyulam benih pokok-pokok padi. Batang padi ke tanah lah. Maksudnya kita kata mungkin ada yang jarang tu, maka akan disulam tanam. Okey. Dan satu lagi yang saya nak share, sebab saya dulu pun bila lalu kawasan Bendang, dia terperlui. Dia terpelecok kan, sebab ialah sawah padi kan, terperlui. Dia ada perkataan-perkataan yang selalu diguna. Bila saya tengok balik, kemungkinan asal usul perkataan perlui ataupun terpelecok tu daripada Perlis. Jadi itulah kemungkinan nama tu Perlis itu lebih kurang seakan-akan itulah yang jadi istilahnya Perlis tu. Betul. Jadi sekarang ni jumlah penduduk lebih kurang ada berapa? Sekarang ni kita di Kampung Perlis merupakan ada lebih kurang kampung sejajar lah. Kampung ni di kiri kanan jalan tu merupakan kampung. Sekarang ni ada lebih kurang dalam 2,500 orang penduduk lah. 2,500 dan orang. kita ada lebih kurang dalam 350 keluarga yang mendaftar sebagai anak karya di Kampung Perlis. Jadi maknanya 300 keluarga, 300 ketua isi rumah. Ya. Saya dipahamkan dalam Kampung Perlis
Antara kemudahan yang ada masjid karya, ada tanah perkuburan Islam, ada dewan orang ramai. Ya, ya. Sekolah ada sekolah sendiri. Sekolah kita Sekolah berdekatan kebangsaan dengan Kampung Sekolah Perlis, Kebangsaan Tun Awak Saleh. Dulunya Sekolah Pulau Betung. Okey. Jadi saya tertarik di sini. Bila mana Ya. saya kaji sendiri Sekolah Pulau Betung tu. Dulunya dipanggil Sekolah Pulau Betung. Ya. Dia ditubuhkan seawalnya pada tahun 1880-an. Ya. Jadi bila kita kaji balik sejarah awal peperangan Siam ke atas Kedah 1820-an. Ya. Dan saya semak balik dengan penubuhan sekolah di Pulau Betung, Ya. dengan penubuhan sekolah agama rakyat lah kita panggil di Kampung Perlis. Ya. Jadi mana sudah ada 1880 sudah ada, dan sekolah menengah agama, sekolah agama rakyat Kampung Perlis 1856. Ya. Jadi penubuhan wujudnya Kampung Perlis itu di sekitar di antara tahun 1840-an macam tu. Ya. Jadi wujudnya Kampung Perlis. Ya. Jadi dia Ataupun lebih awal sikit lebih lagi. awal sikit. Ya. Jadi kita jangkakan lebih kurang 1830-an Atau berlakunya 20-an. penghijrahan. Seawal Penghijrahan awal, masuk. ya. Masuk. Dan di Kampung Perlis itu kita berdekatan dengan Balik Pulau. Ya. Balik Pulau merupakan Pekan kawasan Balik Pulau, Pekan ya. Balik Pulau merupakan kawasan utama di situ. Ya. Itu pun ditubuhkan pada tahun 1840-an. Ya. Jadi besar kemungkinan cerita apa yang orang tua-tua bagi tahu tu memang wujudnya Kampung Perlis di sekitar tahun 1830-40-an macam itulah. Ya. Jadi maksudnya mungkin sebagai tempat pelarian daripada Perlis berlindung tu daripada 1820-an dah ada. Ya, dah. Tapi mungkin kita kata perbuatan mereka membuka belah hutan, diri rumah, pugang tanah untuk buat bendang dan sebagainya, mungkin secara rancak berlaku 30-an, 40-an ya. dan 50-an. Dan kita hubungkan pula dengan fakta bahawa wujudnya Sekolah Agama Rakyat lebih kurang 1856 dan Sekolah Kebangsaan Pulau Betung 1956. 1956 dan juga kita kata Sekolah Pulau Betung 1880-an. 80-an, 88. Kalau maknanya kita kata Masjid Kampung Perlis itu pun saya rasa ia seusia dengan Kampung Perlis. Ya, Sebab bila kita adanya orang kampung, adanya kampung-kampung orang Melayu, mestilah mesti ada masjid. didirikan masjid kan. Jadi kita kata begitu. Dan saya nak habang kita kata apabila saya berkunjung ke Kampung Perlis Pulau Pinang ni atau Kampung Perlis Balik Pulau ni, kita kata macam mana ya? Seolah-olah kalaulah bendera-bendera negeri Pulau Pinang yang ada dalam kampung tu, kalaulah tak ada, dan kalaulah kita kata tak ada tanda-tanda lain, kita tak rasa macam bukan di Pulau Pinang. Ya, Kita rasa macam salah satu kampung yang biasa ada di Perlis. ya. Sebab dia ada bendang, dia ada rumah-rumah kayu, dia ada rumah-rumah lama ataupun rumah kayu tu ditambah jadi batu, Ya, ya. dan juga sebagainya. Jadi kalau kita perhati balik, ada pula kedai jual laksa dan sebagainya kan. Jadi dia tak berapa jauh daripada kampung kita di sinilah. Jadi itu antara perasaan saya. Mungkin kita kata tuan-tuan dan perempuan boleh merasai lah ya, kalau satu hari berpeluang sampai ke Kampung Perlis Balik Pulau. Tuan-tuan dan perempuan, kita sampai pada segmen tetap kita. Tiap-tiap kali episod kita tu kita ada satu segmen, iaitu segmen Pelek Perlis, Ya, ya. iaitu Dialek Perlis. Dan dalam Dialek Perlis kali ini bersempena dengan episod Perlis yang hilang, kita nak mengetengahkan satu perkataan yang orang Perlis guna untuk hilang. Ialah perkataan tu adalah perkataan Ruih. Ruih ataupun boleh dieja sebagai G-H-U-I-H. G-H-U-I-H. Mungkin daripada perkataan Haruih. Jadi ruih saja bermakna hilang, binasa, habis dan juga sebagainya. Kan? Jadi seperti mana biasa, kita juga akan menjemput tetamu kita untuk cuba buat ayat menggunakan perkataan ruih. Lepas tu saya pun akan cuba buat ayat menggunakan perkataan ruih. Saya persilakan Cik Fazil Akasha. Ya. Baik, perkataan ruih ni memang selalu kita gunalah. Ya. sebab Termasuk di Kampung Perlis Balik Pulau. Ya, ya. Ada Saya juga sendiri dipakai. pun dulu ni masa peringkat kita di peringkat kanak-kanak ni, sebab kita belajar bahasa daripada ibu bapa kita, mak kita kan. Ya, bahasa ibunda. Bahasa ibunda. Ya. Jadi belum bertemu lagi dengan bahasa Malaysia yang betul ni, Ya. kan. Jadi
perkataan tu memang kita bermain. Ya. Secara bermain. Kadang-kadang saya pakai kasut sampai roih. Ah. Sampai roih tapak habis-habis. Ya. Naik basikal tu sampai roih tayar, sampai botak tayar. Ya, bermakna habis. Habis. Atau binasa atau rosak. Ya. Itulah perkataan yang selalu kita guna. Ya. Kena pada keadaan ketika itulah. Ya. Kalau kata saya pula, roh ni banyak dalam perkataan hilang. Banyak dalam dalam erti kata roh bermakna hilang. Contoh macam kita di Perlis, kita menyebutkan macam roh pi mana gerek ni bawa beli. Kan? Ataupun baru beli saja tajuk tu, roh pi mana. Kan? Contoh ataupun hilang pi mana, kita kata tajuk tu. Kan? Ataupun roh juga boleh bermakna macam habis dah. Kan? Maksudnya macam goreng-goreng pisang tu, letak-letak tu roh maknanya kita kata bila pisang tu dijadikan goreng pisang, cucuk pisang, maka digoreng, maka dihidang, maka terus dia habis dimakan. Kan? Ataupun maksudnya tetamu yang hadir itu berselera-berselera semuanya. Jadi mereka makan habislah. Itu disebut juga sebagai roh. Jadi tuan-tuan dan perempuan, inilah cara kita memperkenalkan dialek kita. Mudah-mudahan kita dapat ingat dan kekal dalam ingatan selagi mana kita dapat menggunakannya, kan? Okey. Jadi kalau kita tengok balik, ada kampung Perlis di Batu Bers, di Seberang Perai. Ada kampung Perlis di Bayan Lepas. Dan ada kampung Perlis di balik pulau. Walau bagaimanapun, sedih juga kita untuk memikirkan bahawa akibat arus pembangunan dan juga sebagainya, ada jalan besar dibina membelah kampung-kampung tu kepada kanan dan kiri. Lepas tu pula kita kata pembangunan kondominium dan sebagainya. Jadi penduduk asal pun mungkinlah kerana sebab-sebab tertentu depa pun jual tanah depa, depa pun pergi duduk di tempat lain dan sebagainya. Walaupun depa penduduk asal, tapi depa tak duduk lagi di situ. Kan? Jadi kalau kita lihat balik, sekiranya kampung-kampung Perlis yang lain tu sudah tidak ada lagi anak-anak watan dia yang terdiri daripada generasi pelapis atau generasi keturunan daripada penghijrah yang asal yang mari daripada Perlis, tetapi dia berbeza dengan kampung Perlis balik pulau. Orang daripada keturunan yang tok neneknya adalah asal daripada Perlis, yang terlibat kesan daripada perang kita kata Kedah Siam itu, masih ada anak cucunya dalam kata kampung Perlis balik pulau. Jadi apakah rahsia penduduk kampung Perlis ni yang masih lagi boleh mengekalkan berumah, bertangga, berkampung di situ, dan nampaknya antara tiga-tiga kampung yang ada tu yang paling berjaya mengekalkan kesinambungan warisan ni adalah kampung Perlis balik pulau. Apakah mungkin sekiranya ada rahsia dalam kalangan penduduk kampung Perlis balik pulau? Saya persilakan. Baik, sebenarnya tak ada apa rahsia pun. Cuma kalau tengok dari segi peta Pulau Pinang tu, kampung Perlis yang dua lagi tu, satu di, kalau tak salah di Mak Mandi di Perai lah. Dan satu lagi di kawasan yang berdekatan dengan Bayan Lepas. Jadi kampung Perlis Bayan Lepas tu berdekatan dengan kawasan perindustrian, kawasan-kawasan kilang, kawasan-kawasan yang dekat dengan sumber pendapatan. Jadi kawasan tersebut juga menjadi tempat yang kita kata demand yang agak tinggi kepada kerajaan untuk bina kemudahan perumahan dan sebagainya, untuk mengisi penginapan di kawasan tersebut, untuk menampung penginapan. Jadi apa yang kita difahamkan, kampung Perlis Bayan Lepas tu memang merupakan kawasan yang telah pun dibangunkan dengan agak agresif lah kita kata, dengan permintaan perumahan yang tinggi, dibina rumah di kiri jalan dan pembangunan rumah kondominium dan sebagainya. Dulunya kawasan itu merupakan kawasan sawah padi. Sama juga macam di kampung Perlis. Jadi sekarang kalau kita pergi tengok, bukan sawah padi lagi dah. Dah jadi hutan batu. Jadi dah kawasan-kawasan penuh dengan kawasan perumahan. Dan apa yang dimaklumkan dululah, kampung Perlis di
Bayar Lepas dan Kampung Perlis di Kampung di balik pulau ni lebih kurang sama struktur dia. Ada bukit bukau, ada sawah padi. Ya. Cumanya bila berlaku perubahan Oleh kerana pembangunan, maka Kampung Perlis yang dekat dengan kawasan bandar, yang kawasan Bayar Lepas ni dipenuhi dengan rumah-rumah, flat dan sebagainya. Jadi kawasan tu kawasan yang agak moden sikit lah. Berbanding kami di kawasan barat daya. Jadi orang asal ataupun orang keturunan daripada penghijrah yang asal tu sudah pasti dia masih ada. Mungkin ada yang masih, mungkin ada juga yang mungkin pada malam ni atau pada episod ni dia menonton episod ini. Tetapi mereka tak dapat lagi nak berkumpul tinggal setempat. Seperti mana dulu kala di Kampung Perlis Bayar Lepas. Cumanya kami di Kampung Perlis balik pulau ni, kita di kawasan barat daya. Dan Kampung Perlis balik pulau ni dia agak penghujung jalan, sebelahnya Kampung Pulau Betung. Jadi kawasan ni jauh daripada arus pembangunan. Jadi kalau tengok dari segi sekarang pun pembangunan tu ada, tapi agak seimbang. Maksud saya rumah-rumah pun berubah wajah lah. Dulunya kita rumah papan, sekarang rumah batu, kan. Jadi penduduk di Kampung Perlis itu sendiri sekarang ni dah mendapat pekerjaan yang baik. Ada yang dari cikgu, pensyarah dan sebagainya. Dan kebanyakan yang mereka bekerja di kawasan perindustrian. Jadi kehidupan tu agak berubah. Tetapi suasana kemasyarakatannya sama. Sama. Masih dipertahankan. Dan saya masih ingat lagi 5 tahun yang lepas, kenduri kenara pun kita bergotong royong, masak, ada ngidang dan sebagainya. Tapi sekarang ni mungkin disebabkan masa kita ada buffet. Tapi dulu masih kekal dengan tradisi 5 lama. 5 tahun dulu masih lagi makan berhidang. Masih berhidang. Saya masih ingat masa peringkat saya sekolah menengah, bila ada kenduri kenara masih lagi ada mesyuarat, makan untuk kenduri, untuk kita buat gotong royong. Siapa yang nak masak, siapa yang nak buat kenduri dan sebagainya di mesyuarat. Syarikat kahwin ada? Syarikat kahwin maksud macam mana? Syarikat kahwin kita ni adalah kalau dalam bahasa Perlis dia merujuk kepada syarikat pinggan mangkuk. Pinggan mangkuk. Maksudnya kita kata penduduk kampung tu buat satu syarikat, dia kumpul macam sejumlah yuran. Dengan yuran itulah dibeli kelengkap untuk satu perkahwinan, kata-kata tamu 1,000 orang tu, dia ada contoh pinggan yang cukup, pinggan nasi cukup, mangkuk cukup, cawan, jak. Jadi kita kata kita sebut di sini sebenarnya syarikat pinggan mangkuk. Tapi akhirnya ada yang sebut syarikat kahwin atau syarikat menikah. Syarikat kahwin ada? Sekarang ni kita masih lagi mengamalkan masjid sebagai tempat perpaduan ummah. Di situlah kita masjid ada yang kita kata beli, orang kata pinggan mangkuk. Masjid akan menyediakan semua kemudahan pinggan mangkuk, kemah, kursi dan sebagainya. Tapi sekarang ni sebab orang dah ada buffet, kan. Jadi catering yang sediakan. Betul. Tapi asal-asal dulu masjid yang dulu sediakan. Kalau nak kenduri pun di masjid lah tempat mereka bincang. Kepada Tok Siap lah merujuk untuk sewa pinggan mangkuk, kemah dan sebagainya, kan. Maknanya Tok Siap Kampung Perlis ni antara kerja-kerja dia juga adalah menjaga pinggan mangkuk menjaga pinggan mangkuk dan sebagainya, kemah dan sebagainya. Mula-mula tu kira hantar pergi berapa, lepas tu bila hantar balik kira pula. Saya masih ingat lagi lah, Tok Siap ni akan pegang satu borang, berapa yang keluar, bila kita hantar balik, return balik, dia akan cemak balik, dan dia akan buat cukup tak cukup lah. Kalau satu lagi istilah kita di Perlis, kalau ada syarikat kahwin atau syarikat pinggan mangkuk, ada satu lagi istilah yang lama sikit, disebut syarikat mati. Syarikat mati. Ataupun sebenarnya khairat kematian. Dalam Kampung Perlis, adakah menggunakan sistem khairat kematian atau masjid yang uruskan semuanya? Sekarang ni kita bergantunglah kepada masjid, sebab kita ada institusi Jatuhan Kuasa Karya Masjid. Di situlah kita berperanan, kita membantu menyelesaikan masalah jenazah dan sebagainya. Jadi bila ada kematian dia, orang kampung akan telefon pengurusi karya, maklum kematian, dan karya akan ambil inisiatif untuk menyelesaikan kesemua aktiviti lah, termasuk kapan, mandi jenazah dan kewet liang dan sebagainya, sehingga selesai mayat lah. Dia peranan tu memang karya sendiri yang laksanakan lah, sehingga ke hari inilah. Jadi maksudnya bila masih ada penduduk asal tu,
maka tanggungjawab kenduri kendara dan juga pengurusan jenazah masih dapat ditunaikan seperti mana biasa. Ya, ya. Kalau tidak tu dia jadi macam satu rumah tang ni, lepas tu tiba-tiba kilang besar. Satu rumah balik tang ni. Lepas tu kilang apa pula 3-4 buah kilang. Lepas tu satu pula rumah tang ni. Ataupun tak ada rumah terus, depa terus pindah pergi duduk kulim ke, sebagai petani ke dan sebagainya kan. Mungkinlah juga benda-benda tu berlaku. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala dengan qada dan qadarnya menetapkan bahawa Kampung Perlis itu walaupun arus pembangunan tu mungkin agak tak sepantas tempat-tempat yang lain, tapi hikmah dia adalah dia masih dapat mengekalkan kampung yang asal dan kita kata penduduk asal yang terdiri daripada anak cucu generasi yang awal-awal tu dapat lagi berkumpul di situ. Jadi itu kita kata antara kelebihan Kampung Perlis balik pulau di negeri Pulau Pinang. Okey, kalaulah kita nak memperkatakan tentang satu lagi segmen tetap kita disebut ambil perawa ataupun ambil perhatian. Kita kata saya dipahamkan ada satu faktor yang agak unik. Maksudnya benarkah dikatakan bahawa orang Kampung Perlis balik pulau ni dalam satu-satu keluarga ni dia mesti ada hubungan perkahwinan dengan negeri Perlis. Maknanya mesti ada dalam satu keluarga besar tu adalah mana-mana yang kita kata menantu ni mari daripada Perlis, menantu perempuan ni pula mari daripada Perlis, atau kita kata ada daripada anak kampung tu yang kita kata pindah duduk di Perlis kerana ikut suami yang Perlis dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak huraikan aspek hubungan antara Kampung Perlis balik pulau ni dengan negeri Perlis yang dibina menerusi perkahwinan? Saya daripada apa yang dimaklumkanlah oleh tok saya, bapa saya, dulu memang kita ada hubungan keluarga di Perlis. Dan bila saya rujuk kepada orang tua-tua orang lama-lama dulu pun, memang kebanyakannya, boleh kata kebanyakannya sebab daripada silsilah yang kita temui, memang ada hubungan keluarga di Perlis. Sama ada seadik pun abang ataupun pak dia ke, memang ada hubungan di Perlis. Dan bila dalam setahun tu mungkin 2-3 kali dia ke Perlis dan kemungkinan ada saudara-saudara di Perlis. Jadi dari segi hubungan perkahwinan dan sebagainya, untuk makan kenduri dan sebagainya, memang saya pun kalau nak kenduri, pak saya akan ke Perlis panggil saudara-saudara dia di Perlis untuk datang ke sini. Jadi secara tak langsung hubungan Kampung Perlis dengan Perlis tu menjadi agak erat lah. Sebab selalu berkunjung ke Perlis. Yang tu lapis yang kita anggap lapis atas kita, lapis awal. Tapi yang saya dipahamkan juga, lapis yang muda-muda ni pun dia macam tetap juga ada yang kita kata selain daripada dia kita menikah kahwin dengan orang Pulau Pinang, ada juga yang banyak menikah dengan orang Perlis ni. Tapi kan? Bagi generasi muda-muda ni macam mana tu? Untuk generasi muda ni saya ingat dah kot, sebab kita didedahkan kurang sikit dah. Sebab pertama kita didedahkan dengan dekat dengan kawasan pendustrian. Situ merupakan faktor orang merata tempat. Orang Kuala Lumpur, orang Kota Terengganu, orang Kelantan datang bekerja di situ. Jadi hubungan perkahwinan tu dah jadi macam biasa. Biasa. So dia tak semestinya kahwin dengan orang Perlis. Dia akan bertemu dengan orang Terengganu, orang Pahang dan sebagainya. Dan saya sendiri pun bertemu dengan orang Terengganu. Walaupun saya daripada Kampung Perlis. Jadi kebetulan lah. Jadi nak katakan kita ada adat yang kena ikut orang Perlis, tidak ikut. Tapi pada satu masa dulu tu dia macam seolah-olah kita kata bukanlah mesti, tapi digalakkan. Amat digalakkan. Kan? Dulu cuma kemesraan tu ada. Kemesraan tu adik-beradik ada di Perlis. Hubungan pun tak putus Hubungan lagi. pun tak putus. Bila kita pergi rumah jiran pun, mana pi ayah, mana pi kakak hang ni, kakak pi Perlis, ada urusan di Perlis. Jadi perkataan negeri Perlis tu memang sentiasalah disebut-sebut orang Kampung Perlis. Betul. Jadi kita anggap, kita kata yang tu antara satu faktor yang menarik lah berkenaan dengan Kampung Perlis. Kalau persoalan kita sekarang ni,
khususnya daripada tempat Encik Fazil Akasyah ni berprofession adalah di Masjid Karyah Kampung Perlis. Ya. Jadi bagaimanakah kita boleh menghuraikan tentang permulaan dan perkembangan Masjid Kampung Perlis dan sekarang ni apakah antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam Masjid Kampung Perlis untuk kita kata mengimarahkan lagi lah kita kata karya Kampung Perlis ni. Jadi saya persilakan perkongsian daripada Cik Fazil. Jadi kalau dilihat Masjid Kampung Perlis ni, kalau kita nak bandingkan dengan Negeri Perlis, mungkin ada persamaannya sikit. Tapi orang-orang pun Masjid Kampung Perlis ni dulunya yang saya masih ingat lah di sekitar tahun lebih kurang dalam 1960-an, 70-an, kita ada seorang ustaz yang agak berpengaruh lah. Ustaz Hashim, yang berbagai Ustaz Hashim, dialah yang tempat rujukan, kenduri kahwin, tempat belajar ilmu agama dan sebagainya. Itulah merupakan tempat. Tapi kita maksudnya sebelum daripada Ustaz Hashim ni Masjid Kampung Perlis tu sudah ada. Sudah ada. Dan kita anggap kata bila adanya Kampung Perlis, dia nak macam kemudian sikit atau serentak tu, maka didirikanlah Masjid Kampung Perlis. Tapi waktu tu disebut masjid begitu sajalah. Disebut masjid. Tak ada lah kita kata pengurusan macam lah ni begini hebat. Tidak lah. Cuma kita kata begitu saja. Maka akhirnya masjid pun berkembang sampailah ke era Ustaz Hashim ni. Okey, sambung silakan. Selepas Ustaz Hashim tu, jelah Ustaz pun dah lama-lama dia pun dah uzur kan sebagainya kan. Jadi kita ada pelapis baru, dilantik pula Tuan Haji Cekman untuk ambil alih pengurusan Masjid Kampung Perlis. Jadi tak silap saya Imam satu sekarang masih ada lagi sekarang, dan saya merupakan anak murid kepada Ustaz Cekman lah, Imam 2. Jadi salah silah tu masih berterusan hasil hubungan kita, boleh katakan satu guru lah. Betul. Dia ada rangkaian dia, dan memang kita kata daripada Tok Imam Kampung Perlis sekarang ni, dia punya keunikan juga adalah memang daripada keturunan anak watan ataupun anak-anak jati kampung tu sendiri. Okey. Jadi konsep apa yang cuba dipraktiskan di Kampung Perlis ni, kadang-kadang orang bercakap juga, kenapa bezanya Kampung Perlis dengan tempat lain, kan? Jadi sebenarnya tak ada beza apa pun, cuma kita nak mempermudahkan jemaah kita, kan? Jadi kita dari segi budayanya tak banyak beza pun dengan tempat lain, kan? Kadang-kadang agak kebersamaan dengan Negeri Perlis. Cuma itu yang dipersoalkan lah. Walaupun kita di masyarakat Kampung Perlis, kita mengambil jalan yang mudah, dan itu tak ada masalah dalam kita melaksanakan, dan berharmoni lah. Dan kebetulan sekarang ni pun corak pembelajaran kita melalui ustaz-ustaz yang belajar daripada luar negara, Mesir, Jordan dan sebagainya. Dan jadi perubahan tu memang ada lah. Sebab dulu kita difahamkan pengajian ni dia sekitar kepada aliran pondok dan sebagainya. Mungkin amalan-amalan dulunya dengan sekarang dia agak berbeza. Jadi kita ambil pendekatan bahawa yang menyusahkan masyarakat kita tinggalkanlah. Kita ambil pendekatan yang agak menyenangkan masyarakat untuk kita laksanakan. Dan itulah yang dipilih kerana ia mendekati dengan sunnah baginda Nabi SAW. Kalau dari segi aktiviti, apakah antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh biro-biro dalam struktur pentadbiran Masjid Kampung Perlis lah ni? Jadi kita di pihak Jabatan Kuasa lah, kita ambil pendekatan kita nak menghidupkan amalan sunnah, iaitu kita mendekatkan diri selain kita melakukan ibadat, kita nak memahami Al-Quran itu sendiri, dan juga sunnah. Dalam Al-Quran pun kita yang dalam masa setahun 2 tahun ni kita mencebrakkan program celik Al-Quran. Di mana celik Al-Quran ni bukan saja tertumpu di masjid, tapi kita laksanakan di rumah-rumah. Maksudnya di rumah-rumah kita ada beberapa orang guru yang agak mahir, yang boleh membaca Al-Quran dengan baik. Maka di situlah kita letakkan guru, dan orang-orang yang sekeliling rumah tersebut akan hadir untuk belajar Al-Quran. Sambil bertalaki, membaca. Maknanya masjid menghantar guru yang dibayar oleh masjid
ke satu kawasan tertentu dalam qaryah tu di antara waktu maghrib dan isya untuk memudahkan orang berdekatan. Mari tak berapa jauh sangat untuk mengaji Al-Quran. Sebab gini, kalau kita mengharapkan masjid saja tempat untuk kita membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, jadi mungkin tak sepenuhnya. Jadi apa yang kita buat, kita pilih ataupun kita tengok rumah-rumah yang di hujung di utara dan selatan tu, kita jadikan rumah mengaji. Rumah mengaji di mana di situ ada guru dan masyarakat. Tuan rumah pun setuju. Masyarakat di sekeliling tu yang mempunyai masa lapang hadir untuk belajar baca Quran. Di samping di masjid, di rumah-rumah pun kita cuba galakkan belajar Al-Quran ni lah. Nampaknya satu idea yang menarik lah. Yang mungkin satu hari nanti kita di Perlis boleh pertimbangkan, di mana masjid menghantar guru Al-Quran yang dibayai oleh masjid ke kawasan-kawasan dalam kata qaryah tu untuk mengajar bacaan Al-Quran. Sekarang ni ada berapa pusat selain daripada masjid sendiri? Sekarang ada berapa pusat yang sedang berjalan celik Al-Quran? Sekarang ni dalam rekod kita lah, kita ada tiga buah tempat lah, tiga pusat. Dia macam utara, selatan, timur lah. Tiga tempat yang merupakan tempat kunjungan masyarakat orang boleh untuk belajar membaca Al-Quran. Selain daripada itu, kita bukan tutup kepada belajar membaca bertalaki sahaja. Kita cuba juga di masjid kita ada kelas harfiah, kita ada kelas tadabbur Al-Quran, dan kita ada kelas mengenal membaca bertajwid lah. Utrah. Ini dititik beratkan lah. Jadi pembelajaran Al-Quran tu menjadikan pokok ataupun model utama untuk kita nak bawa masyarakat kita kaum Perlis ni untuk mengenal lebih dekat cara membaca Al-Quran di samping mendalami bertadabbur dalam ayat Al-Quran. Ini kita merupakan satu kita panggil matlamat kita jangka masa panjang supaya tidak tertutup kepada kanak-kanak tapi melibatkan orang dewasa, ibu-ibu, tunggal ibu-ibu yang di rumah, bapa-bapa yang lama untuk sama-sama dalam karya untuk mendalami membaca Al-Quran. Jadi kalau seperti mana yang Cik Fazil sebut tadi tu, ada satu kuliah, ada satu pelajaran namanya pelajaran harfiah Al-Quran. Bermaksud kita kata mempelajari bahasa Arab dengan menggunakan teks utamanya adalah kata Al-Quran. Dan saya dipahamkan ia juga wujud di kata Negeri Perlis. Kalau di Negeri Perlis, ia dibawa oleh Allahyarham Ustaz Hashim Abdul Ghani daripada Kuala Pilah Negeri Sembilan, yang disambut oleh Allahyarham Encik Hashim bin Man satu masa dulu. Dan saya dipahamkan di Kampung Perlis yang memperkenalkan pelajaran harfiah adalah Ustaz apa? Ustaz Bakhtiar lah. Ustaz kita Bakhtiar Effendi ya. Dan Ustaz Bakhtiar kita Effendi ni belajar dengan Ustaz Muhammad Abduh. Dan Ustaz Muhammad Abduh ni juga merupakan murid kepada Allahyarham Ustaz Hashim Abdul Ghani lah. Sebenarnya dulu pun Ustaz Abduh merupakan guru kepada pengajar harfiah ni. Kemudian bila Ustaz Abduh tadi dah meninggal, maka diambil alih oleh Bakhtiar. Dan alhamdulillah sekarang ni pun generasi ke generasi lah proses pembelajaran harfiah ni diteruskan di Kampung Perlis. Kalau kata aktiviti kaum ibu macam mana? Aktiviti kaum wanita di peringkat masjid? Alhamdulillah kaum wanita memberi sambutan yang agak baik lah. Sebab kita menjalankan aktiviti kadang-kadang ialah waktu-waktu tertentulah, macam contohnya bulan Ramadan, kita ada kacau bubuk Asyura dan sebagainya. Kemudian pengisian bulan awal Muharram. Jadi program-program ini mengikut kepada kalender lah, kalender Islam. Jadi program-program ibu sendiri itu pun memang sentiasa dekat dengan masjid, sebab di samping program-program aktiviti biasa ni kita ada kelas duha, ada kelas pengajian Al-Quran juga untuk ibu-ibu, dan juga ada kelas pengajian harfiah pun dibuka untuk ibu-ibu. Jadi ibu-ibu ni berpeluang lah untuk mendalami Al-Quran samping suami dan sebagainya. Jadi itulah merupakan matlamat kami
nak memastikan bahawa semua masyarakat di Kampung Perlis itu memahami, boleh membaca Al-Quran dengan baik. Ya. Jadi kita boleh faham kata untuk kaum ibu saja ada 3 kelas Ya. khas untuk kaum ibu saja. 3 kelas tu berasingan. Satu kelas Al-Quran tajwid, satu lagi kelas tadabbur, dan satu lagi adalah kelas macam fardu ain dan fardu ain, ilmu-ilmu tu. Ya. Berarti maknanya bagi kaum ibu saja ada 3 kelas berasingan. Ya. Macam setengah tempat tu dia mungkinlah kita kata ada kata kekangan, mungkin kerana kaum ibu payah nak main dan sebagainya. Jadi macam dia gabung sekali jalan satu kelas, satu guru yang sama ni. Mula-mula dia baca Quran sikit, belajar sikit tajwid ayat ni kata apa, maka barulah dia buka tadabbur. Kemudian barulah dia terima soal jawab fiqh ke apa benda ke. Tapi yang ini dalam Kampung Perlis buat masalah ni 3 kelas berbeza untuk 3 subjek. Sebenarnya kita dah jalankan itu ni sejak 2 tahun yang lepas. Lama dah, ya. Di peringkat awalnya memang kita wujudkan kelas Iqra' dulu, kan, untuk kita kenal pasti tentang keupayaan kaum ibu ni, saudara lelaki lah. Peringkat awalnya pelaksanaannya kita ajar Pak Gugu ni cuba mengajar Iqra' membaca. Kemudian selepas Iqra' tu kita cuba adakan kelas duha. Dan kemudian ada kelas pengajian fardu ain yang lain. Apa cuba kita nak rapatkan ukhuwah di kalangan ibu-ibu. Alhamdulillah hari ni bila ada programnya sentiasa mendapat sambutan lah. Kaum ibu turun, kaum ibu akan turun penuh di masjid. Yang tu kita kata antara satu nikmat Allah lah. Yang saya rasa kepada Kampung Perlis ni, sebab bukan semua tempat mampu melaksanakan demikian lah. Ada satu lagi keunikan Masjid Kampung Perlis, iaitu apabila berlakunya Aidain, berlakunya 2 hari raya, hari raya puasa dan hari raya haji, maka diselenggarakan atau dilaksanakan solat hari raya di tanah lapang. Jadi kalau boleh Cik Fazil kongsikan sikit macam mana pelaksanaan tu. Sebenarnya merupakan impian dan cadangan lah daripada imam kita lah, Tuan Haji Cik Man, dan juga beberapa wajib kuasa untuk mengadakan sembahyang sunat hari raya di luar masjid. Sebab yalah masjid kami ni pun bukanlah besar sangat, nak menampung jemaah yang agak ramai. Jadi pendekatannya kita nak mencari satu kelainan sikit. Kita mengadakan masjid, kita mengadakan sembahyang raya di luar masjid, dataran yang agak luas tu. Alhamdulillah dia mendapat sambutan dan orang rasa kelainan tu lebih mesra. Lebih mesra di mana kita berlangitkan langit, membukakan langit, dataran yang terbuka, kita sembahyang dan keadaan yang rasa ukhuwah dan kemesraan tu ada. Dan insyaAllah di masa akan datang pun kalau diberi kesempatan, kalau ikut dari segi sirah lah, dari segi sunnah pun memang bila Rasulullah tibanya hari raya, Rasulullah akan satu tempat yang padang untuk mereka bersemayang. Jadi kita mengambil pendekatan bahawa nak sahut sunnah itu sendiri, kita mengadakan semayang di luar masjid lah. Jadi sebab tu kita kata ini satu daripada macam persamaan lah. Seperti mana amalan kita di Perlis, di masjid-masjid dalam Kota Negeri Perlis, setiap kali tiba 2 hari raya, dan juga masjid Kampung Perlis Balik Pulau. Saya sudah sampai ke masjid Kampung Perlis Balik Pulau ni, dan saya mendapati daripada jalan besar sampai kepada bangunan masjid tu terbentang satu lapangan yang besar, yang pada hari biasa dijadikan tempat letak kereta, dan pada masa hari raya dia akan jadi suatu musalla, suatu tempat diselenggarakan solat sunat hari raya tu. Jadi saya rasa itu merupakan satu pencapaian Masjid Kampung Perlis. Jadi kita kata syabas dan juga tahniah lah. Kita kata kepada Jawatankuasa Masjid Kampung Perlis dan juga para penduduk kampung yang telah melaksanakan amalan-amalan yang insya-Allah mendekati bimbingan sunnah Nabi SAW. Okey, tuan-tuan dan perempuan, saya ingat kita semakin lama semakin sampai kepada hujung podcast kita. Antara lain perkara yang kita nak mohon perkongsian daripada
daripada Encik Fazil adalah apakah maksudnya seruan kepada rakyat Perlis, kepada orang-orang Perlis berkenaan dengan kampung Perlis ini. Maksudnya mungkin di luar sana ada yang akan heran. Macam mana dalam balik pulau ada kampung Perlis? Atau macam mana dalam negeri Pulau Pinang ni ada kampung Perlis? Jadi apakah pesanan dan ucapan kepada mereka untuk mereka macam heran tu tak apa, tapi mungkin tak perlu terkejut. Dan kita kata maksudnya macam mana sepatutnya kita merapatkan lagi hubungan ukhuwah Islamiah kita. Satu, sebagai umat Islam. Kedua lagi, tambah pula kita masing-masing ada keturunan Perlis tu. Saya persilakan daripada Cik Fazil. Ya. Baik, kampung Perlis ni dia agak unik lah. Ya. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kawan-kawan kita daripada negeri lain datang ke kampung Perlis lah. Atau jiran-jiran yang lain sama negeri Pulau Pinang pun. Ya, datang. Ya. Mereka tanya. Mereka bertanya pasal kenapa nama kampung Perlis. Jadi kita secara langsung kita akan bercerita. Memang kami dulu pun asal-usulnya orang Perlis. Kan? Jadi saya rasa terpanggil lah untuk ucap terima kasih kepada pihak MAIP yang menjemput kami daripada kampung Perlis untuk bersama-sama dengan masyarakat Perlis, di negeri Perlis ni. Sebab kita rasa nak menjalinkan lagi hubungan dan kemungkinan orang di Perlis ni yang ada saudara-saudara di kampung Perlis di balik pulau, maka kita nak rapatkan lagi hubungan. Kokolah ada yang seperti yang disebut oleh pengurusi jadi nak orang yang hilang. Kita cari orang hilang, mungkin ada waris saudara-saudara yang masih ada di kampung Perlis, ataupun orang kampung Perlis sendiri masih ada saudara-saudara yang di Perlis. Jadi ini merupakan peluang kita untuk kita nak eratkan lagi hubungan kekeluargaan, khususnya hubungan kekeluargaan lah di kalangan orang kampung Perlis dan juga orang Perlis lah. Jadi bagi saya memang kadang-kadang kita di peringkat generasi yang kita kata yang kelima, keenam ni lah, setelah kematiannya bapa kita, tok orang kita, hubungan kita tu agak jauh. Tapi bila mana dicerita ataupun dimaklumkan salah silahnya, maka disitulah kita akan bertemu. Oh, rupanya kita ni ada saudara-saudara di Perlis. Dan kebetulan juga orang di Perlis pun mungkin 2-3 generasi yang dah berlalu. Betul. Kalau disebut balik, kita ada saudara-saudara kita di balik pulau di kampung Perlis. Dan satu lagi yang uniknya, baru-baru ni kita dikunjungi oleh satu orang tabligh lah. Tabligh musafir daripada Indonesia, Sumatera. Kita ingat orang Indonesia ni cakap Indonesia. Tapi lorak dia lebih kurang utara. Lorak utara. Bila kita tanya balik, rupa-rupanya dia di Sumatera pun ada kampung Perlis. Rupanya di Sumatera pun ada orang Perlis. Asal-usulnya orang Perlis di sana. Jadi kita bertambah-tambah akrab lah. Akrab, rupanya kita orang kampung Perlis ni ada saudara kita di Sumatera, ada saudara kita di Perlis. Dan kalau kata daripada saya pula, kita kata antara lain, bagi perspektif MAIP, iaitu MAIP ni adalah Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Dalam bahagian Adat Istiadat Melayu tu ialah adanya di bahagian di mana kita memberikan perhatian kepada apa yang dikatakan diaspora ataupun penghijrahan ataupun keturunan orang-orang Perlis yang dia berhijrah keluar daripada Perlis, tapi dia tok nenek dia memang asal daripada Perlis. Jadi sebab itulah kita kata 3 buah kampung Perlis dalam negeri Pulau Pinang, termasuk di balik pulau seperti mana yang ada pada hari ini. Begitu juga kampung Perlis di Nakhon Sitamarat, atau nama Melayunya adalah Negeri Legok atau Negeri Ligor tu misalnya. Dan kampung Perlis di Sumatera tadi, tempat saudara daripada tabligh tadi asal, ataupun mungkin tempat dia tinggal itu adalah juga ada, kita kata kampung Perlis. Kita juga ada orang Perlis, tak berapa banyak lah, tapi ada juga sikit sebanyak yang tinggal di Makkatul Mukarramah. Dan juga kita ada orang-orang yang juga kita anggap kata mereka tu juga merupakan anak cucu orang Perlis, iaitu lebih tepat lagi di Kampung Puju.
dalam wilayah Satun ataupun Betul. Setui, juga mereka berasal dari Perlis, kan. Jadi kita kata antara lain tu, seruan kita kepada rakyat Perlis adalah kerana mereka ni adalah merupakan sebahagian daripada kita, sebahagian daripada sejarah kita, sebahagian daripada DNA kita. Maka kita kata macam tu lah. Seperti mana yang Maib lakukan pada hari ini adalah untuk mendekatkan yang jauh dan memesrakan lagi yang rapat. Jadi mudah-mudahan dengan cara ini kita bukan saja menjalin hubungan dalam podcast ini, insya-Allah kita akan mempersaudarakan Ya, ya, insya-Allah. antara Masjid Kampung Perlis dengan sebuah masjid dalam negeri Perlis ini, lebih tepat lagi Masjid Al-Mursyid Guring. Begitu juga kita kata hubungan antara individu dengan individu, keluarga dengan keluarga telah pun berjalan. Kita harap itu dapat diperkasakan lagi, dan mudah-mudahan satu hari nanti, manalah tahu, kalau ada rezeki untuk anak-anak Kampung Perlis balik pulau, dapat menjadikan Perlis sebagai satu destinasi mengaji, melanjutkan pelajaran, khususnya di Institut Pengajian Tinggi milik MAIPS, iaitu Kolej Universiti Islam Perlis. Mana kita tahu, Ya, ya. kot satu hari pun akan bertemu jodoh, bukan jodoh apa, jodoh ilmu tu. Ya, ya, Kita kata juga di negeri Perlis. Jadi maknanya kita harap dengan podcast ini kita akan memulakan langkah ini dan akan dapat melaksanakan program-program yang lebih bersistematik, lebih fokus, lebih terarah, dan mudah-mudahan Perlis yang hilang itu dapat dijumpai balik, dapat diketemui balik, dan dapat disantuni balik. Seperti mana kita macam dua beradik yang telah hilang, kita bertemu kembali dan kita berjumpa kembali dengan takdir dan inayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Encik Fazil Akasha bin Osman, Imam 2 Masjid Karya Kampung Perlis, yang telah sudi hadir ke studio kita bagi menyertai podcast kita dalam tajuk Perlis yang hilang, Kampung Perlis balik pulau. Saya juga ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh jantankuasa karya Masjid Karya Kampung Perlis, begitu juga amnya kepada semua penduduk Kampung Perlis yang telah bersama-sama menyokong cerita-cerita ini, hasrat ini. Juga tidak lupa kepada saudara kita di Pulau Pinang, Ulil Amri kita di Pulau Pinang, iaitu Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, ya, yang juga telah kita kata maklumkan berkenaan dengan hasrat ini. Kita ucapkan terima kasih dan terima kasih kerana sudi hadir. Kita kata macam ni. Sebagai penutup, saya persilakan sekali lagi daripada Encik Fazil Akasha untuk memberikan sepatah dua kata penutup. Dipersilakan. Alhamdulillah, saya bagi pihak warga Karya Kampung Perlis, sekali lagi lah mengucapkan terima kasih kepada Maib yang sudi menjemput kami untuk kita eratkan lagi hubungan silaturahim di antara Kampung Perlis dan juga negeri Perlis. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan ini akan membawa satu lagi peluang-peluang baru ataupun ruangan yang baru untuk kita sama-sama dalam kita memertabatkan ukhuwah samping untuk kita laksanakan hubungan silaturahim lah di kalangan Kampung Perlis dan juga negeri Perlis. Dan kita mengharapkan lebih beramai lagi tokoh-tokoh ataupun orang yang mampu untuk kita menterjemahkan lagi hubungan ini supaya kita dapat merapatkan lagi kerjasama di antara Perlis dan Kampung Perlis. Dan kita mengharapkan juga peluang-peluang ini dibuka di negeri Perlis untuk kami turut serta dalam apa juga program yang dilaksanakan di Perlis. InsyaAllah kita akan hadir. Dan kita juga mengharapkan kepada mereka-mereka yang di Perlis sana, datanglah ke Kampung Perlis. InsyaAllah kita boleh duduk berbincang dan kita menikmati juadah mungkin sama dengan apa nama negeri Perlis. Dan InsyaAllah mudah-mudahan hubungan ini akan menjadi hubungan yang ukhuwah yang baiklah di antara Kampung Perlis dan juga negeri Perlis.
Jadi itu antara harapan dan juga pesanan daripada beliau, sekaligus mewakili suatu perasaan yang kita tak dapat nak gambarkan dengan kita kata-kata. Kami sendiri sangat rasa berbesar hati kerana mereka saudara-saudara kita daripada Kampung Perlis ini telah bersungguh-sungguh ke arah nak menjadikan atau merealisasikan episod kita dalam podcast ini, dan mudah-mudahan dalam podcast ini ia bukanlah ia satu permulaan semula, dan sudah pasti ia bukanlah penamat. Kerana kita akan bertemu lagi insya-Allah dalam pelbagai kesempatan, pelbagai program, pelbagai acara juga insya-Allah. Dan sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita berharap dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ukhuwah ini dapat dikekalkan, dapat berkekalan, dapat disemarakkan lagi insya-Allah antara negeri Perlis dengan kampung-kampung Perlis ini, khasnya dalam kali ini iaitu Kampung Perlis Balik Pulau. Tuan-tuan dan puan-puan, Salah Silap Perlis mohon berundur terlebih dahulu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.